Saya ingin menyebutkan di peringkat awal ini, saya uh, patuh kepada arahan-arahan yang dibuat oleh pucuk pimpinan. Yang pertama antaranya ialah untuk mengurangkan pertemuan-pertemuan dengan media seperti ini. Tetapi hari ini saya lakukan kerana saya ingin memberikan sedikit komen tentang satu dua perkara yang telah dibangkitkan khusus berkaitan dengan saya yang sudah menjadi tanda tanya kepada masyarakat. Jadi sebab itu saya adakan. Dan selepas ini, kecuali kalau ada isu-isu yang mendesak yang tertuju kepada saya, yang memerlukan jawapan-jawapan, yang jawapan-jawapan itu sangat penting bukan saja bagi diri saya, tapi bagi parti saya dan bagi perjuangan saya, barulah dengan saya memberikan konsultasi kepada teman-teman, sahabat-sahabat saya, kepada mereka yang faham persoalan media, barulah kemungkinan saya akan menyebut media dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Jadi saya harap saudara dan saudari yang hormati sekalian, kalau selepas ini agaknya the spacing up tu agaknya agak lama di antara satu dengan lain, barangkali dipahamilah kerana saya nak mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pimpinan parti. Yang berikutnya juga hari ini saya akan mengulas satu atau dua perkara saja yang saya akan bacakan ulasan itu, dan saya akan hanya menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan perkara yang saya bangkitkan hari ini. Adapun perkara-perkara yang lain itu semuanya sudah tercakup dalam press conference yang lalu, dan juga kepada mereka yang menonton siaran soal jawab dalam TV3, barangkali banyak perkara-perkara yang saya sentuh dan saya tidak bercadang untuk mengulangi lagi apa yang telah saya sentuh dalam perbincangan-perbincangan yang lalu, pertemuan-pertemuan yang lalu, dan dalam apa juga yang telah ditransmit, yang telah disampaikan melalui berbagai bentuk media terhadap apa yang telah saya perkatakan. Jadi saya harap hari ini is going to be a very short one. I may be able to give you perhaps maybe to the maximum of 5 questions. Selepas itu saya harus berangkat ke satu tempat untuk ada satu program yang mesti saya sempurnakan sekitar dalam jam 1 atau 1:30 tengah hari ini. Saya nak bacakan kenyataan akhbar yang dikeluarkan, yang saya keluarkan. Saya ingin merujuk kepada komen yang saya buat mengenai negara berkebajikan PAS dalam sidang akhbar saya pada 20 Disember yang lalu. Negara berkebajikan telah diterima dalam Muktamar PAS dan disahkan oleh Majlis Syura Ulama. Sebagai ahli PAS dan ahli jawatankuasa PAS Pusat, saya mengakui terdapat unsur keterlanjuran saya waktu membuat ulasan terhadap perkara itu. Dengan ini, saya menarik balik komen saya mengenai negara berkebajikan tersebut. Saya memohon maaf kepada staf kepimpinan dan ahli-ahli parti terhadap keterlanjuran saya itu. Adapun yang lain daripada itu adalah sama seperti yang terkandung dalam kenyataan akhbar dan ulasan yang telah saya buat. Mengenai sokongan Mursyidul Am, saya telah menerangkan bahawa Mursyidul Am telah membuat kenyataan yang bernada berkecuali atau neutral dalam keterangan yang saya buat. Beliau mengiktiraf ilmu dan kewibawaan saya untuk membuat keputusan yang terbaik berikutan terdapat dakwaan bahawa saya akan menyertai UMNO. Setiausaha Agung PAS, Datuk Mustafa Ali, mencabar saya supaya menjelaskan tentang pertemuan saya dengan beberapa pihak yang dikaitkan dengan UMNO. Saya dengan ini menafikan sekeras-kerasnya mengenai pertemuan saya dengan mereka, sama ada pimpinan UMNO di peringkat bawahan, peringkat pertengahan atau atasan pada masa tempat yang dijatuhkan itu. Sekali lagi, Datuk Mustafa Ali terperangkap dengan prasangka buruk dan api fitnah sesama Muslim dan ahli jamaah. Sebagai Setiausaha Agung kepada sebuah parti yang berteraskan Islam, tuduhan-tuduhan liar dan serkap jarang seperti itu tidak selayaknya keluar dari mulut seorang Setiausaha Agung yang berwibawa. Setahu saya yang ada ialah pertemuan yang sebahagiannya berulang kali di antara Setiausaha Agung dengan pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO. Bahkan terdapat permohonan daripada Setiausaha Agung sendiri untuk bertemu dengan seorang pemimpin tertinggi UMNO yang sehingga kini setakat yang saya maklum belum dapat diadakan. Saya ingin mendapat pengesahan daripada Setiausaha Agung. Sejak bila pejabat Setiausaha Agung menubuhkan unit risikan dan intipan di Pejabat Agung PAS? Saya juga ingin mendapat tahu mengenai keperluan tugasan merisik
dan mengintip dalam konteks menjaga kesatuan dan perpaduan dalam parti. Perlu saya sebutkan di sini bahawa apa yang sering saya sebutkan bukan merupakan pandangan peribadi saya semata-mata. Sebenarnya saya menyuarakan pandangan sebahagian ahli dan penyokong PAS serta anggota masyarakat yang bersimpati dengan perjuangan PAS, dalam mana mereka melihat PAS seolah-olah semakin tersasar daripada perjuangan asalnya. Ini mungkin disebabkan pendekatan akomodatif yang diambil oleh PAS terhadap parti-parti komponen demi bersama-sama mencapai hasrat menawan Putrajaya. Ramai yang menyatakan kekhawatiran sikap ini akan dijadikan senjata oleh musuh-musuh politik PAS untuk menyerang PAS dalam pilihan umum yang akan datang. Jadi saudara, saya mengatakan nampaknya ada 2 poin di sini. Jadi saya hanya akan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan apa yang dikaitkan atau yang dicatatkan yang saya bacakan dalam kenyataan akhbar ini. Yang lain daripada itu seperti yang saya katakan tadi, yang saya ulang lagi, saya tidak akan menjawabnya kerana semuanya sudah pun telah terjawab. Jadi saya bukakan kepada saudara untuk menyoal saya. Datuk, saya nak tanya, so sekarang Datuk telah setuju dengan negara kebajikan? Okey. Memandangkan sebagaimana yang saya katakan, ini telah diputuskan dalam Muktamar PAS dan ini juga telah di-endorse oleh Majlis Syura. Maka sebagai ahli, sebagai juga pimpinan dalam parti, saya menyetujui apa yang telah dikemukakan. Pada masa yang sama, juga untuk menyuarakan pandangan dan pendapat sebahagian besar daripada ahli dan penyokong PAS dan masyarakat umumnya. Ada beberapa perkara agaknya yang saya perlu, yang bukan merupakan perkara dasar tapi hal-hal teknikal berkaitan dengan negara berkebajikan itu. Pertama sekali, kontennya bagi saya tidaklah, saya diberitahu kontennya memang sama dengan negara Islam sebagaimana telah dikemukakan oleh parti. Tapi saya merasakan kemungkinan besar kita kena melihat sama ada betul-betul itu merupakan konten yang sama, argumen yang sama, persembahan yang sama dan sebagainya. Tetapi saya yakin oleh kerana ini telah diumumkan, telah dilancarkan pada minggu lepas, kemungkinan besar, kemungkinan sama apa yang ada dalam konteks dalam negara Islam itu dengan negara kebajikan. Nombor 2 ialah tentang nama itu, nama. Kalau saudara ingat, satu masa dulu dalam pentadbiran Dr. Mahathir ingin menggugurkan nama Islam, perkataan Islam itu dalam pertubuhan politik, dalam pertubuhan sosial dan sebagainya. Perkataan Islam itu tidak diizinkan. Antara organisasi yang betul-betul mempertahankan perkataan Islam itu, dan organisasi itu ialah Parti Islam Se-Malaysia PAS. Jadi kita lawan habis-habisan hingga bila dibawa kepada majlis raja-raja memutuskan boleh menggunakan perkataan Islam, dan bukan saja boleh disebarluaskan perkataan Islam itu. Kalau begitulah perjuangan kita, sayangnya perkataan Islam itu saya nampak, bagi saya secara peribadi dan juga mewakili teman-teman yang menyuarakan pendapat yang sama, eloklah saya rasa negara Islam daripada negara berkebajikan. Tapi apapun, saya akur dengan apa yang telah diputuskan oleh pimpinan tertinggi parti. Next. Datuk, boleh elaborate tentang This is the first question. The second question, yes. Tuntutan bahawa Datuk Mustafa Ali sendiri yang ingin berjumpa dengan pemimpin UMNO berkali-kali. Yang ini saya nak berhenti setakat itu, sebagaimana juga Datuk Mustafa Ali yang saya bertemu dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan UMNO di Hotel Meridian. Dia pun stop short at that. Tetapi kalau misalnya nak ditanya lebih lanjut, saya pulangkan kepada pimpinan tertinggi parti untuk membuat siasatan terperinci mengenai perkara ini. Dan saya pun suka kalau siasatan terperinci dibuat di atas pertemuan yang dikatakan saya dengan orang-orang yang ada kaitan dengan UMNO di Meridian. Perkara yang sama, siasatan yang sama juga harus dilakukan dengan pertemuan oleh Setiausaha Agung dengan pimpin-pimpin UMNO tersebut. Terima kasih. Yang lain? Yang kedua, yang ketiga. Datuk Mustafa ada sebut supaya Datuk berhenti bercakap. Yang pertama. Yang kedua, dia pemimpin PAS ada sebut bahawa Datuk masih menggunakan media UMNO yang dianggap media musuh dalam PAS. Boleh Datuk jelaskan dua isu? Terima kasih. Pertama sekali ialah untuk berhenti bercakap ini, kedua-duanya kena berhenti bercakap.
Saya pun telah mengatakan tadi, dah bagi satu indikasi kepada saudara bahawa pertemuan seperti ini akan di-space up dengan jarak masa yang munasabah, dan kalau ada unsur-unsur ataupun item-item atau kenyataan-kenyataan atau apa juga yang perlu ulasan yang segera, yang kritikal, maka itu kita akan bertemu dengan saudara. Selain daripada itu, sebagai saya akur kepada pimpinan, mungkin kita space up pertemuan kita ini. Jadi kalau misalnya itu berlaku, saya pun tidak ada masalah. Tetapi untuk saya tidak menjawab pada hari ini, Datuk Mustafa Ali minta saya jawab, minta saya jelaskan pertemuan yang berlaku di Hotel Meridian dalam bulan Ramadan tahun inilah. Jadi saya sebab itu kalau misalnya Setiausaha Agung berhenti dan teman-teman lain pun berhenti, saya dengan berlapang dada, dengan berbesar hati bersetuju dengan cara yang sedemikian. Jadi saya rasa tidak perlu lagi diungkit-ungkit. Sebab itu media pun mari bantu kita bersama-sama supaya tidak mengungkit-ungkit perkara yang telah menjadi pengetahuan umum, tidak mengungkit-ungkit perkara yang sudah dijawab, dan juga tidak menyebarkan perkara-perkara yang akan memanggil kontroversi di antara kenyataan-kenyataan yang kita buat. Nombor 2 tadi, Pasal Datuk masih menggunakan media UMNO. okey. Tentang penggunaan media UMNO, bagi saya secara amnya tidak ada yang dinamakan media UMNO as such. Memanglah agaknya oleh kerana kerajaan yang berkuasa, maka sudah tentulah yang lain-lainnya kita rujukkan kepada kerajaan, dan UMNO sebahagian daripada kerajaan, maka kita katakan media UMNO. Saya nak sebutkan begini, saya sebenarnya pada asasnya hal media ni saya menerima mana-mana media pun. Media dalam negeri, media dalam luar negeri, saya tak tanyakan latar belakang media itu. Kalau saudara telefon saya dan sebagainya, saya tak tanya saudara daripada media mana, saudara daripada kumpulan mana, saudara daripada parti mana, saya tak tanya itu. Saya raikan semuanya sekali. Sama ada media besar atau media kecil, sama ada media cetak atau media elektronik. Jadi dalam hubungan ini, kalaupun dikatakan saya menggunakan media UMNO, maka sudah sewajarnya. Media yang menguasai kita sekarang, TV1, TV2, TV3, TV8, TV7, TV9 dan sebagainya, itulah media yang ada. Astro pun, itu media yang ada. Dan kalau saudara lihat, keterbukaan media-media ini untuk memberi ruang kepada orang-orang seperti saya dan sebagainya agaknya lebih besar daripada apa yang ada dalam media milik parti sendiri. Saya bagi contoh, kalau saudara tengok kontroversi ataupun polemik yang berlaku sejak 2 minggu, 3 minggu yang lalu, saudara buat content analysis dalam Harakah, sama ada Harakah Daily atau Harakah Cetak, berapa percentage daripada space yang ada diperuntukkan kepada Hassan Ali. Masa saya menjadi Pusarujaya PAS Selangor dulu pun, cuba saudara buat content analysis. You go back during the time I was still Pusarujaya Selangor. Berapa dia punya space yang diperuntukkan kepada saya dibandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang saya tengok space itu diperuntukkan kepada parti-parti komponen yang lain, bukan kepada orang PAS. Lebih besar daripada yang diperuntukkan kepada certain golongan dalam parti sendiri. Jadi tentang keterbukaan saya mengenai media ini, saya fikir bagi saya siapa yang dapat menyebarluaskan, siapa yang dapat meletakkan berita itu ke pangkuan masyarakat seluas-luasnya, maka sudah tentulah media itu menjadi pilihan kita. Dan saya tak nampak pun selama ini media memainkan peranan yang sangat negatif kepada saya, kepada parti dan sebagainya. Dalam konteks kontroversi yang kita hadapi ini. Di luar daripada itu, saya tak bercerita. Saya bercerita dalam konteks kontroversi ini. Ambil misalnya yang saya disiarkan dalam TV3, dalam program yang namanya Soal Jawab. Dan saya dibagi tahu. Secara awal ini, popularnya program itu dikatakan di antara program yang terbaik sepanjang tahun 2011 daripada Januari sampai Disember. Jadi maknanya rakyat ingin tahu. Rakyat berbagai golongan, yang dalam kerajaan, yang bukan kerajaan, yang berpolitik, yang tidak berpolitik, rakyat marhin, rakyat yang tinggi, rakyat bandar, luar bandar, ingin mengetahui kedudukan perkara itu. Kalau saya hanya menggunakan media PAS, katakanlah boleh digunakan, dia hanya rujuk kepada orang PAS saja. Orang UMNO tak baca, orang-orang yang di luar tu tidak baca kerana circulationnya yang agak terhad begitu. Tapi kalau saya menggunakan media-media yang sudah established begitu, dengan tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan politik di mana-mana pun,
saya merasakan itulah tindakan yang terbaik untuk saya setakat ini. Ya. Datuk, Ya. Datuk mention tadi, Datuk menafikan bertemu orang UMNO Ya. yang 3 orang itu. Ya. Datuk, Ustaz Nasha dan 3 orang itu. Ya. Datuk menafikan mereka itu orang UMNO. Ya. Mungkin Datuk boleh jelaskan siapa mereka itu? Oh, saya tidak dapat menjelaskan sebab mereka pun rasa saya tidak selesa untuk dijelaskan. Tapi cukup saya mengatakan, saya dah menafikan perkataan sekeras-kerasnya. I hope you understand, Bila perkataan sekeras-kerasnya, maknanya tidak ada ruang yang mengatakan saya bertemu dengan orang-orang yang dilibatkan dengan UMNO. Ruang yang ada ialah saya tidak bertemu dengan mana-mana orang yang ada dihubungkan dengan UMNO, dan perbincangan yang kita buat tak ada langsung berkaitan dengan PAS dengan UMNO. Itu saja yang saya nak sebut. Tidak ada langsung berkaitan dengan PAS dengan UMNO. Datuk Ya. mention tadi, Datuk Mustafa Ali ada mengusulkan permohonan untuk bertemu dengan orang-orang. Itu saya tak mau komen. Ya. Macam juga dia tidak mau menjelaskan tentang pertemuan saya lanjut dengan di Hotel Meridian. Perkara yang sama pun saya nak pegang lah. Asas-asas persamaan itu harus saya pegang. InsyaAllah. Ya. Tentang itu Dah. Okey. Datuk Ibrahim Ali ada memflower Datuk untuk masuk Perkasa sebab katanya Perkasa dasar Perkasa itu selari dengan perjuangan Islam dan bangsa Melayu. Wah, itu saya serahkan kepada dia, itu pada pandangan dia. Tapi sehingga hari ini saya tidak berhajat. Saya nak menumpukan sepenuhnya kepada mesej yang kami bawa selama ini, iaitu Islam, Melayu dan sistem beraja itu. Institusi raja itu. Jadi kalau misalnya dan saya pun tak boleh letakkan kaki satu di sebelah sana, satu di sebelah sini. Saya harus letakkan kaki. Ini yang namanya fokus. I'm trying to be focused. In whatever you do, how small, how big it is, you have got to be focused. This is precisely what I'm doing. Jadi saya ucapkan terima kasih di peringkat ini kepada Datuk Ibrahim Ali. Kalau misalnya ada tawaran-tawaran dan sebagainya, saya peringkat ini mengatakan beri saya peluang untuk saya berjuang dalam wadah yang sedia ada, dalam wadah yang diberikan kepada saya, dan untuk menentukan wadah ini mempunyai impak kesan yang positif yang akan insya-Allah memberikan kebaikan kepada 28 juta umat di Malaysia ini. Maksudnya Datuk menolak. Di peringkat ini saya tidak menerima. Datuk, boleh lagi, Datuk? Ya, ada you dah. Ada lagi? Datuk, Ah. saya nak tanya. This is the last two. Yes. Okey, tadi Datuk menafikan tapi Datuk Mustafa kata dia ada bukti. So, Dia kena itu you berurus dengan dia. Yang itu you berurus dengan dia. Saya tak mau campur tentang itu. Because dia yang buat tuduhan, saya mengatakan itu serkap jarang. Kalau tuduhan itu dibuat dan nak mengaitkan saya dengan UMNO, itulah dikatakan agenda UMNO, Hasan terperangkap dengan agenda UMNO. Yang itu, soalan-soalan itu you terus kemukakan kepada Datuk Mustafa Ali. Ya, ada lagi? Ada pihak yang mengatakan bahawa PAS cuma memperjuangkan Islam sahaja, tapi pihak Datuk pula ada tambah pula dengan Raja, dengan Melayu. Okey, itu saya dah jawab dah semua tu. Saya tak jawab dah. Were you here during the last PC? You tidak. Tidak, you tanya kawan you yang hadir. Terima kasih. Next, last one. Boleh, Dah, you dah ada. Lain mana? Oh, okey. Tadi apa dia Datuk ada sebut pasal media rasmi. Saya nak tanya, adakah Harakah sekarang ni maksud Datuk dikuasai oleh golongan tertentu? Dan yang kedua, kita tengok pada kenyataan Mahfuz, nampak macam dia beria nak Datuk keluar daripada PAS. Jadi apa Datuk punya ni? Ini you nak berkaitan kaitan dengan apa yang disebutkan inilah daripada dua perkara ni tadi kan ya. Okey, yang pertama sekali tentang saya tak membuat tuduhan-tuduhan sekap jarang macam tu. Tetapi ada desas-desus dan juga ada complaints daripada anggota PAS, daripada juga pemimpin-pemimpin PAS dan juga anggota masyarakat umum yang juga sentiasa berlanggan dengan Harakah, yang mengatakan Harakah ini nampaknya the portrayal of the content, dalam parti itu menggambarkan lebih mirip kepada satu golongan, tidak lebih mirip kepada satu golongan yang lain. Itu yang dikatakan kepada saya. Okey, yang ini saya nak beritahu saudara-saudara sebagai yang terdapat
dalam catatan dan ada dalam kepala saya. Saya mengatakan macam kumpulan-kumpulan yang ada itu, ada kumpulan yang beritanya diraikan, mungkin ada kumpulan yang atas beberapa sebab beritanya tidak diraikan. Sebagai contoh saya nak menyebutkan Timbalan Mursyidul Am, Datuk Harundin ada memanggil pemberita-pemberita daripada Harakah untuk memberikan pendapat dan pandangan dan ulasan mengenai peristiwa yang berlaku di DUMC. Datanglah pemberita-pemberita, interviewlah Datuk Harundin dengan jangka masa yang agak panjang dalam interview itu, dan interview itu agak komprehensif sifatnya. Dan biasanya kalau Mursyidul Am, Timbalan Mursyidul Am dari segi presiden nak keluar dalam akhbar, termasuk presiden, mereka ini didahulukan. Tetapi atas perintah agaknya orang yang berkuasa dalam media parti didapati artikel ataupun rencana ataupun temu ramah yang dibuat dengan Harundin itu tidak tersiar. Sampai sekarang tidak tersiar. Bayangkan kalau Timbalan Mursyidul Am pun tidak tersiar, Hasan Ali only a small fry. Kalau the big whales tidak tersiar, di manalah the small fry? Dan saya juga nak menyebutkan ialah tentang hal siaran dan tidak tersiarnya itu. Saya merasakan agaknya mungkinlah daripada konteks ini saya mencadangkan Harakah yang sebenarnya telah berjuang, Harakah yang telah memberikan satu imej tersendiri, Harakah yang telah merupakan satu institusi. Dalam sejarah orang Islam, orang Melayu di Malaysia, kita tidak dapat menafikan sumbangan Harakah. Harakah telah melonjakkan pemikiran, telah membuka pemikiran, dan Harakah telah memainkan peranan yang sangat penting kepada kemenangan PAS, kepada kemenangan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang baru lalu. Tetapi saya ingin menyentuh kenapa timbul misalnya reportingnya, misalnya the portrayalnya, misalnya kontennya agaknya sedikit favor kepada golongan-golongan tertentu. Termasuk yang tadi yang Timbalan Mursyidul Am tak masuk dalam favor itu. Saya merasakan ini mungkinlah Harakah memerlukan satu relook in terms of organisation dan sebagainya, in terms of the whole functioning, dan kena masukkan juga ilmu-ilmu mengurus baru media baru, media zaman abad 21st century ini, media dengan teknologi media yang baru. Saya rasa memerlukan perspektif yang baru. Jadi kalau media diterajui oleh orang-orang lama, setengahnya yang sudah menerajui PAS hampir 20 tahun. 20 tahun. Tak digerak-gerakkan, tak berubah-ubah, tak beralih-alih. Jadi saya sudah tentulah saya merasakan perlu. Dan ini juga yang disampaikan kepada saya oleh sebahagian daripada pimpinan PAS, sebahagian daripada ahli dan anggota PAS dan masyarakat yang minat kepada Harakah juga mengemukakan masalah yang sama, persoalan yang sama yang disebutkan kepada saya. Jadi saya mengharapkan dengan jujur, dengan penuh kepositifan, saya mengharapkan kalau dapat pimpinan tertinggi parti melihat semula. Bahkan cadangan-cadangan seperti ini sebenarnya untuk pengetahuan saudara, sebagaimana yang saya tahu dalam mesyuarat-mesyuarat kita pun perkara ini telah dibincangkan. Jadi saya harap tindakan-tindakan yang sepatutnya dapat diambil untuk melonjakkan, untuk membawa imej PAS kepada satu imej yang satu masa dulu PAS merupakan reference, merupakan media reference kepada media-media yang lain. Terima kasih. Ada lagi? Yang akhir sekali. Datuk, bila Datuk akan bertemu dengan pimpinan tertinggi PAS untuk membuat penjelasan? Saya tak dapat surat lagi. Tetapi apapun demi untuk mencari kedamaian, demi untuk mencari satu titik penyelesaian, demi untuk mencari satu point of convergence, demi untuk mengelakkan sebarang polemik, demi untuk mengelakkan sebarang kegusaran di kepala dan di hati, terutamanya ahli dan penyokong PAS, saya bersedia bila-bila masa. Panggil lepas subuh, saya datang. Panggil lepas tengah malam pun saya datang. Kerana saya patuh kepada pimpinan. Nombor dua, kerana saya memerlukan pandangan-pandangan daripada pimpinan tentang apa yang berlaku dalam polemik yang berlaku ini. Dan yang ketiga, saya juga mempunyai mungkin cadangan-cadangan, mungkin input-input yang patut saya sampaikan kepada pucuk pimpinan tertinggi PAS.